forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Rafizi Ramli terhadap Presiden Gerakan yang bertanding di Bayan lepas, iaitu kawasan Dun majoriti orang Melayu. Okey, sebelum tu saya baca sedikit detail di Malaysia kini ni. Presiden Gerakan sahkan bertanding di Dun Bayan lepas. Presiden Gerakan Dominic Lau mengesahkan bahawa dia akan bertanding di kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Bayan lepas di Pulau Pinang yang dituntut oleh parti sekutunya PAS. Okey, mari kita dengar respon daripada Rafizi Ramli. Dia akan kita komen macam biasa. Punya modal daripada Perikatan Nasional yang dia frust menonggeng, dia marah kat kita ni, yang dia nak lawan ni, nak jatuhkan kerajaan. Satu sebab je. Sebab Perikatan Nasional kata kerajaan perpaduan yang ada PH, ada BN, ada GPS, ada JRS ni, dia kata tak cukup Melayu tu. Kalau contohnya, kita ada calon yang bertanding bagi kerajaan perpaduan yang bukan Melayu, dia akan kata, tengok ni DAP sudah kawal, sebab itu kita kena lawan, sebab kali ini di belakang mereka ialah Cina. Padahal dalam PKR, dalam DAP, dalam amanah, kita tak pernah bagi kerusi majoriti Melayu kepada bukan Melayu. Memang tak pernah bagi. Tu yang kesian. Semua kalau dalam PKR Cina tu, semua berebut rawang je. Sebab tak banyak kursi majoriti Cina. Dekat sini ada berapa kerat je. Sebab kita tak pernah bagi kursi yang majoriti Melayu kepada Cina atau India. Sebab memanglah kita parti pelbagai kaum, kita hormat mana tempat yang majoritinya Melayu jadi kursi Melayu, mana tempat yang majoriti bukan Melayu macam Rawang ni, maka yang bukan Melayu ya bertanding. Tapi itu pun tak cukup lagi. Dia dok kata kita tak Melayu, tak Melayu, tak Melayu, tak Melayu. Nasib baik aku Melayu Terengganu tau. Kalaulah saya ni Melayu Selangor ke apa, dah lama dah dia kata saya tak Melayu. Tapi sebab saya Melayu Terengganu, dia tak boleh lah. Sebab kalau saya tak Melayu, Haji Adi pun tak Melayu lah. Baik Malam ini kita dapat pengesahan. Kalau sebelah kita dia kata tak Melayu lah macam-macam. Tapi sebelah dia serahkan kursi majoriti Melayu kepada calon Cina daripada gerakan. Kursi Bayan lepas dekat Pulau Pinang tu, itu kursi Melayu. Kursi majoriti Melayu hampir 70% pun. Kalau di Selangor ini kursi yang macam itu tak ada yang bukan Melayu bertanding. Tapi kalau dia buat tak apa. Kalau dia buat cukup Melayu, demi Melayu, dia pun pergi serah kursi yang Melayu bertanding, yang Melayu jadi wakil rakyat. Selama-lamanya pergi serah kepada Cina Gerakan. Tak ada masalah. Sebab apa? Konon sebab dia, kalau dia buat semua Melayu. Kalau kita ni semua tak Melayu. Sebab itu saya kata politik ni untuk masuk pilihan raya, dia bukan soal aku lagi Melayu daripada engkau, aku lagi Islam. Dia soalnya menyelesaikan masalah rakyat. Saya tak maulah kalau saya bersara satu hari nanti, saya diingat sebagai lebih Melayu ke, kurang Melayu ke, lebih Cina. Saya tak. Saya hanya kalaupun saya dapat sesuatu daripada jadi ahli politik dan juga menteri dan pemimpin, ialah berapa banyak keluarga yang saya bantu. Tak kira Cina, Melayu, India. Sebab itulah satu-satunya bekalan kita masuk kubur. Kalau kita masuk kubur, insya-Allah pahala daripada membantu orang itulah yang akan bantu kita. Sebab itulah maka kerajaan ini, parti yang bertanding ini, kita kena bertanding atas dasar persaingan program. Idea macam mana, nak bantu rakyat macam mana. Saya dah bentangkan satu perkara yang mudah saja, macam mana kita nak tukar solar dan atap untuk bantu rakyat. Saya nak tunggu daripada Perikatan Nasional. Apa idea dia? Saya nak tunggu. Dia tak boleh cakap sampai ke sudah soal Melayu nak pulih sana pulih sini. Saya nak tahu idea konkret yang macam mana dia nak bantu rakyat. Saya dah tunggu jawapan daripada Azmin. Sampai lani Azmin tak jawab-jawab. Tak berani Azmin. Mana pernah berani. Dia dapat surat pun kabur. Jadi dia tak boleh baca. Tak? Jadi saya nak sebutlah mana-mana pimpinan Perikatan Nasional oleh kerana Azmin, mantan Menteri Ekonomi sampai sekarang, dah lah lari daripada kursi Bukit Antarabangsa. Yang itu pun takut.
Lah ni orang ajak berbincang pasal ekonomi pun takut. Jadi saya ingat yang seterusnya dalam kalangan pimpinan Perikatan Nasional ini, yang paling berani adalah Sanusi. Sanusi kan berani kan. Jadi oleh itu, saya lepas ini insya-Allah saya nak jemput Sanusi mari berdebat dalam TV. Saya yakinlah ramai TV3 ke, Astro ke, semua akan berebut-rebut ini. Sebab saya pengarah pilihan raya PKR, dia pengarah pilihan raya PAS. Jom mari kita berdebat supaya kita boleh bincang. Kau nak tanya apa? Nak tanya pasal lapangan terbang ke? Nak tanya pasal solar ke? Nak tanya pasal orang miskin? Kita debat pasal ekonomi supaya jangan kita bagi ruang sepenuhnya kepada Sanusi. Debat pasal gigi saya lah. Debat pasal Amir tak cukup inci lah. Semua dia bergaduh. Lani dengan timbalan ketua polis negara pun dia bergaduh juga. Jadi ada masa 2 minggu lagi ni, kalau saya tak bantu dia berdebat pasal ekonomi, pasal pentadbiran, saya tak tahu siapa lagi dia nak hina lepas ni. Jadi saya akan tunggu, saya akan tengok, insya-Allah kita ada 2 minggu. Jadi hiburan yang baik untuk rakyat sementara nak masuk pilihan raya, insya-Allah kita usahakan satu debat antara saya, pengarah pilihan raya PKR, dengan Sanusi, pengarah pilihan raya PAS. Boleh ke tidak saya lagi? Bahawa kalau Perikatan Nasional konon menang Selangor, maka dia akan menubuhkan Majlis Pemulihan Negeri Selangor. Saya masa tu gelak sakan tergolek-golek. Yang kau nak pulihkan negeri Selangor ni kenapa? Kalau pun nak pulihkan, bukanlah negeri Selangor. Pulihkanlah negeri Kelantan ke, negeri Terengganu ke, negeri Kedah ke. Sebab Selangor ini, sekarang ini pun dah memang negeri nombor 1 dalam Malaysia pun. Kau nak pulihkan apa lagi? Kalau betul lah kepakaran Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin ini diperlukan untuk memulihkan sesuatu, bukan di Selangor, no. Air dekat Kelantan yang perlu dipulihkan. Masalah dia di Kedah. Walaupun ada macam-macam yang Kerajaan Persekutuan telah bina di selatan Kedah, pembangunan industri, bawa masuk pelabur-pelabur besar antarabangsa, negeri Kedah masih lagi negeri antara yang paling miskin. Selangor dah boleh tanam 5 tuaian 2 tahun untuk padi. Pulau Pinang pun dah boleh buat. Dia tak boleh buat lagi sampai lah ni. Sama juga dulu, ni lebih kurang seminggu lepas lah. Bila seorang lagi pimpinan Perikatan Nasional datang berkempen di Selangor, meyakinkan orang Selangor untuk kononnya berubah. Tawaran dia apa dia? Kalau Perikatan Nasional akan mentadbir negeri Selangor, maka Selangor akan menjadi negeri super state. Itu pun saya gelak juga. Super state apa? Selangor memang dah super state pun berbanding dengan Kelantan, dengan Terengganu. Kau nak superkan macam mana lagi? Sedangkan kamu ada masa yang panjang dan sudah pementadbir di Kelantan, di Terengganu, di Kedah dan di Perlis. Pergi superkan negeri-negeri itu dululah. Tapi saudara-saudari tahu kenapa bila kita bincang tentang tawaran semua ni, dia tak boleh buat keluar. Sebab memang dia tak ada rancangan pun. Agaknya bila kita duk tekan dia, saya tengok dia mula edar printing lah. Ini ada risalah menunjukkan rekod prestasi Perikatan Nasional. Rekod paling tinggi apa dia? Memberikan bantuan 600 bilion ringgit kepada rakyat semasa COVID. Ada orang gelak. Siapa gelak tadi? Andy. Dia tak boleh pakai, dia memang gelak sepanjang masa. Tapi memang patut gelak lah. Sebab 600 bilion yang Muhyiddin Yassin duk mengaku tu, masa zaman dia, 600 bilion tu, bukan pun duit dia pun. Duit rakyat melalui KWSP. Duit rakyat melalui KWSP. Kita apa boleh buat? Katakanlah kita nak buat, katakanlah kita bagi keluar, ambil lah duit ni 200 bilion, 300 bilion. Lepas itu kita mengaku kita membantu rakyat. Sedangkan sekarang ini kita dah tahu hasil daripada culas
dan juga malas pentadbiran Perikatan Nasional masa Muhyiddin Yassin yang sentuh duit KWSP, yang itulah yang sampai sekarang kita masih lagi tanggung. Pertama, kita berhadapan dengan kumpulan-kumpulan warga tua yang bila mereka bersara, mereka tak ada dah simpanan, jaminan untuk masa depan. Bila mereka tak ada simpanan dan jaminan masa depan, yang tu yang kami kena tanggung sekarang ni. Takkan kita nak bagi dia macam tu je? Takkan kita nak tinggal dia macam tu? Akhirnya kerajaan sekarang kena cari jalan macam mana untuk mewujudkan satu sistem jaringan keselamatan sosial untuk kita bantu golongan-golongan yang akan bersara ini. Sebab apa? Zaman Muhyiddin dah bagi dia orang keluar duit yang dia duk mengaku ini bantuan kepada rakyat. Bukan duit dia pun. Duit daripada rakyat sendiri bagi kepada rakyat. Kesan kedua yang sampai ke sekarang kita masih lagi menanggung ini ialah kesan inflasi. Saudara-saudari mungkin tak faham ataupun mungkin belum dengar sebelum ini. Salah satu sebab kenapa harga barang naik mendadak masa zaman dia memerintah dulu ialah kerana sebab dia bagi rakyat keluarkan duit seberapa banyak ni. Bila rakyat keluarkan duit banyak dalam poket, maka rakyat berbelanja. Bila rakyat berbelanja, maka permintaan terhadap barang, perkhidmatan semua naik. Orang berbelanja, permintaan naik, harga naiklah. Harga terutamanya harga makanan siap. Kalau kat luar, restoran, gerai, sekali dia naik, nak turun payah dah. Sebab itu zaman dia, kita tengok inflasi naik mencanak, kenaikan harga itu naik dengan begitu cepat dalam tempoh beberapa bulan saja. Dan bila kita ambil alih Disember 2022 dulu, kita mengambil alih dalam keadaan inflasi antara yang paling tinggi dalam 10 tahun yang lepas. Alhamdulillah sekarang kita berjaya stabilkan. Inflasi sekarang 2.4% adalah yang paling rendah dalam tempoh 12-13 bulan ini kan. Jadi maksudnya begini. Maksudnya bila kita tengok dia tak ada tawaran pun, dia tak ada rancangan pun. Sebab itu kita tengok apa yang berlaku di Kelantan sekarang. 33 tahun memerintah, keadaan dia tak berubah. Nak kata tak bagi peruntukan, peruntukan memang dah bagi. Kalau ikut daripada peraturan yang saya turut ikut sampai sekarang. Dari segi peruntukan kerajaan persekutuan, kita bagi paling tinggi kepada negeri-negeri miskin. Negeri-negeri miskin itu termasuklah negeri Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis. Semua PAS punya. Nak kata tak bagi peruntukan, dah bagi. Nak kata tak tolong, dah tolong. Tapi kita tengok sendiri macam mana yang berlaku di negeri Kelantan. Sebabnya bila ada pentadbiran yang dia nak kuasa itu semata-mata supaya ada yang jadi wakil rakyat, ada yang jadi menteri besar, ada yang mendabik dada kononnya dia orang penting, akhirnya yang akan jadi mangsa ialah rakyat terbanyak. Sebab itu Kelantan sampai sekarang macam itu. Dan sekarang mereka nak bawa perkara yang sama di Kelantan itu ke negeri Selangor. Dalam keadaan negeri Selangor selama ini telah pun menjadi negeri yang nombor 1 di Malaysia, saudara-saudari. Dan tanggungjawab itu adalah tanggungjawab saudara-saudari. Dan tanggungjawab saya jugalah, William jugalah, kerana kami semua wakil rakyat, ahli parlimen daripada Selangor ni. Baik Akhirnya, pilihan raya ini, seperti juga pilihan raya mana-mana pun, soalnya ialah kebajikan rakyat. Setiap kali kita masuk pilihan raya, maksudnya itu masa untuk parti-parti bersaing membuat tawaran. Dan tawaran saja tidak cukup, pengundi akan melihat juga kepada rekod kita, prestasi kita sebelum itu, ketangkasan kita, kreativiti kita dalam menyelesaikan masalah. Sebab itu hari ini ada 2 perkara penting yang dilancarkan oleh kerajaan. Mereka kata, ni nak masuk pilihan raya lah ni baru nak lancar. Dah, kalau saudara-saudari tengok ucapan-ucapan saya daripada 4-5 bulan yang lepas,
Memang kami dah umumkan daripada awal lagi bahawa dasar-dasar ekonomi yang penting akan diumumkan dalam separuh tahun kedua 2023. Memang rancangannya untuk bulan Julai, Ogos semua ni. Sebabnya kenapa? Bila kita mula-mula masuk, kita nak dengar dulu pandangan semua pihak. Kita nak dengar juga dulu pandangan daripada penjawat-penjawat awam. Kita tak nak ulangi apa yang pernah berlaku masa zaman Pakatan Harapan, masa Tun Mahathir dulu. Dia masuk, dia nak tukar semua, habis kucak-kacir semua. Jadi kali ini kita kata, oleh kerana ini kerajaan perpaduan, kita nak semak semua apa yang boleh dibuat, apa pandangan penjawat awam, apa rancangan yang telah berlaku, apa yang perlu ditambah baik. Maka kita bagi masa kepada kita ambil 6 bulan pertama itu kita bincang dulu. Kerana ini bukan soal siapa menteri, siapa kerajaan. Setiap sesuatu yang kita nak buat, kita nak pastikan bahawa ia kekal untuk tempoh masa yang panjang. Jadi benda itu perlu dimasak, dibincang, diharmonikan sebaik yang mungkin. Jadi tadi, paginya Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan meluncurkan ekonomi madani untuk memperkasakan rakyat. Petang pula saya luncurkan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga untuk Negara. Okay, tentang komen saya lah. Bak kata Rafizi tadi, di dalam apa kerajaan perpaduan tak adalah kursi Majoriti Melayu diserahkan kepada DAP. Tetapi di dalam PN, kursi Majoriti Melayu diserahkan kepada pergerakan. So, dia orang sembang, dia orang ni tak puas hati dekat kerajaan perpaduan dengan DAP kononnya DAP kontrol kerajaan perpaduan, tapi tak ada pula lah. Orang panggil apa? Kerajaan perpaduan ni serahkan kursi Majoriti Melayu kepada DAP. Fikirkanlah siapa yang kontrol siapa. So, marilah kita terus menyokong kerajaan perpaduan dan PMX Anwar Ibrahim. Dan jangan lupa menyokong setiap DUN untuk dimenangi oleh calon kerajaan perpaduan. Assalamualaikum.